Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Semua sihat? Alhamdulillah, semua sihat. Okey, hari ni kita akan belajar subjek Pendidikan Islam tahun 4. Okey, pada hari ini Ustazah nak awak semua fokus dan teruskan sehingga tamat kelas kita hari ini. Boleh? Boleh. Baiklah, sebelum kita ketahui apa yang kita akan belajar hari ini, awak nampak tak gambar yang Ustazah tunjukkan tu? Nampak? Alhamdulillah, nampak. Ya, betul. Gambar seorang lelaki sedang menulis. Dua orang lelaki sedang berbincang. Jadi, kita bila fikirkan apa yang kita akan belajar ini? Betul, pandai. Ya, tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah Janji Setia Penduduk Yathrib. Awak semua dah tahu kan kita nak belajar apa? Ya, betul. Hari ini kita nak belajar berkaitan bidang sirah, iaitu janji setia masyarakat Yathrib. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, Ustazah nak awak semua fokus kepada 3 main point di hari ini. Yang pertama ialah latar belakang masyarakat Yathrib. Yang kedua adalah isi perjanjian Aqabah pertama, dan yang ketiga adalah isi perjanjian Aqabah kedua. Jadi fokus dan teruskan hingga habis belajar kita hari ini, sebab last kali kita ada nyanyian. Okey? Sebelum kita ketahui tentang perjanjian Aqabah pertama dan kedua, nak tak dengar satu cerita daripada Ustazah tentang latar belakang masyarakat Yathrib? Nak tak? Nak? Baiklah. Yathrib kini dikenali sebagai Madinah. Bumi Yathrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Mereka terdiri daripada pelbagai kabilah, iaitu kaum Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraizah. Mereka sering bersengketa dan berperang. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yathrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yathrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji menyebarkan ajaran Islam di Yathrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad pada musim haji tahun berikutnya. Okey, sekarang awak semua dah tahu kan macam mana kehidupan masyarakat Yathrib. Yathrib kini dikenali sebagai Madinah. Pandai, betul. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada perjanjian Aqabah pertama. Okey, perjanjian Aqabah pertama ni dia berlaku pada tahun ke-12 kenabian. 5 daripada 6 orang Arab Yathrib yang telah bertemu Rasulullah pada tahun lalu kembali menemui Nabi Muhammad bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam.
Nabi Muhammad sangat gembira dengan kedatangan mereka. Jadi, dalam perjanjian Aqabah yang pertama ni, seramai berapa orang yang datang berjumpa dengan Rasulullah? Seramai 12 orang datang bertemu dengan Rasulullah dan memeluk Islam. Okey, bila masyarakat Yathrib ni bertemu Rasulullah dan memeluk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila ustazah sebut sallallahu alaihi wasallam, awak semua kena sebut sallallahu alaihi wasallam balik. Okey? Rasulullah meminta mereka untuk berjanji setia dengan baginda. Jadi, bila mereka berjanji setia dengan baginda, terjadilah perjanjian Aqabah yang pertama antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga masyarakat Yathrib. Okey, kita akan lihat apa isi perjanjian Aqabah yang pertama tu. Okey, terdapat 6 isi perjanjian Aqabah yang pertama. Okey, yang pertama ialah tidak mensyirikkan kepada Allah. Tidak mensyirikkan kepada Allah. Yang kedua, tidak mencuri. Tidak mencuri. Yang ketiga, tidak berzina. Tidak berzina. Okey. Yang keempat, tidak membunuh anak perempuan. Tidak membunuh anak perempuan. Yang kelima ialah tidak melakukan fitnah. Tidak melakukan fitnah. Dan yang terakhir ialah setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setia kepada Rasulullah. Okey, jadi itu adalah isi-isi perjanjian Aqabah yang pertama antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga 12 orang masyarakat Yathrib. Okey, awak semua dapat? Okey, berapa isi perjanjian Aqabah pertama? 6, betul. Sebelum kita sambung kepada perjanjian Aqabah kedua, jom kita uji minda masing-masing. Okey, Ustazah tanya soalannya, mengapakah Nabi Muhammad memilih 6 perkara di dalam isi perjanjian Aqabah pertama? Okey, Ustazah nak anak murid Ustazah semua ni fikirkan. Okey? Okey, selepas berlakunya perjanjian Aqabah pertama, pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun ke-13 kenabian, seramai 70 orang Yathrib termasuk 2 orang wanita telah datang bertemu dengan Rasulullah. Jadi, dalam perjanjian Aqabah kedua ni, seramai 72 orang datang bertemu dengan Rasulullah di Mekah. Untuk perjanjian Aqabah yang kedua ni, terdapat 5 isi perjanjiannya. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama, isi perjanjian Aqabah yang kedua yang pertama ialah mendengar dan mentaati Nabi Muhammad. Mendengar dan mentaati Nabi Muhammad.
Yang kedua, membelanjakan harta pada jalan Allah. Membelanjakan harta pada jalan Allah. Yang ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Isi yang keempat ialah tabah menghadapi celaan orang kafir. Tabah menghadapi celaan orang kafir. Isi yang kelima, melindungi Nabi Muhammad sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Melindungi Nabi Muhammad. Okey, jadi itu adalah antara isi perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah itu ada dua. Yang pertama juga yang kedua. Yang pertama ada 6 perkara. Yang kedua ada 5 perkara. Yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina. Tidak fitnah, tidak bunuh anak perempuan. Setia kepada Rasulullah. Yang kedua, dengar dan taat kepada Rasulullah. Belanjakan harta kepada jalan Allah. Seru manusia kepada kebaikan. Sabarlah. Alhamdulillah. Dah habis dah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap semoga anak-anak murid Ustazah beroleh ilmu dan manfaat daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Setakat itu sahaja daripada Ustazah. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.